Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membahaskan tajuk berkenaan mahjub, iaitu siapa yang terhalang oleh siapa ataupun siapa yang menghalang siapa. Jadi mahjub adalah mendinding atau menggugurkan seseorang waris daripada mewarisi pusaka, sama ada daripada banyak kepada sedikit, atau seseorang waris dihalang daripada mewarisi kesemua harta dengan sebab adanya waris lain. Mahjub terbahagi kepada dua jenis, iaitu mahjub nuksan dan mahjub hirman. Mahjub nuksan adalah mahjub yang secara kurang. Jadi di sini makna seseorang waris akan dapat bahagian yang kurang lah, daripada banyak kepada sedikit dengan sebab adanya waris lain. Contoh yang dapat kita lihat di sini, di mana suami mendapat bahagian 1/2 bahagian pada asalnya, tapi terdinding sebahagiannya oleh furud waris, iaitu anak yang telah ditinggalkan oleh si mati. Disebabkan terjadi dalam situasi tadi, akan berkuranglah bahagian suami daripada 1/2 kepada 1/4 bahagian saja yang akan diwarisi suami dalam pewarisan harta. Jadi macam itulah juga bahagian isteri, 1/4 akan terdinding sebahagian kepada 1/8 bahagian saja, disebabkan si mati ada meninggalkan furud waris, baik anak, cucu, cicit lelaki maupun anak atau cucu, cicit perempuan. Jadi kesimpulannya, keturunan ke bawah seperti anak, cucu dan seterusnya bolehlah dikatakan sebagai waris yang paling utama. Jadi wujudnya mereka ni boleh menyebabkan bahagian waris-waris lain terdinding separuh, daripada banyak kepada sedikit. Mereka pun boleh juga untuk meninding secara total kepada waris yang lebih jauh. Mahjub hirman adalah mahjub secara total, secara penuh lah. Maknanya seseorang waris akan terhalang untuk terima pusaka. Dia tak akan terima sama sekali pun pusaka tersebut, sebab adanya waris lain yang lebih hampir kepada si mati ataupun lebih kuat daripada dia. Yang itulah kita panggil mahjub hirman, ya, mahjub secara total ataupun secara penuh. Okey, jadual di bawahnya kita dapat lihat adanya pendinding dan siapa yang akan terdinding. Di nombor 1 kita dapat lihat yang datuk terdinding dengan sebab adanya bapa. Tapi kalau bapa tiada, datuk akan mengambil bahagian bapa lah. Datuk akan ganti bapa. Kemudian nombor 2, nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu akan dimahjubkan oleh ibu. Tetapi berbeza pula dengan nenek sebelah bapa. Dia dimahjubkan oleh 2 orang, iaitu ibu dan bapa. Nenek sebelah ibu hanya dimahjubkan oleh ibu saja. Bapa tak boleh mahjubkan nenek sebelah ibu. Okey, ada beberapa ahli waris yang dapat mahjub secara total dari kalangan lelaki. Tapi saya ceritakan hanya 2 contoh di sini, iaitu datuk. Datuk terdinding dengan sebab ada bapa. Itu juga dengan datuk yang lebih dekat akan mahjubkan datuk yang lebih jauh. Contoh yang kedua pula, saudara lelaki seibu sebapa terdinding dengan sebab ada bapa, juga dengan sebab ada anak lelaki yang mewaris, baik itu anak lelaki atau cucu lelaki dari pihak lelaki hinggalah seterusnya. Begitu juga mahjub secara total di kalangan perempuan, juga saya sertakan hanya 2 contoh, iaitu nenek, sama ada dari sebelah mak ataupun sebelah bapa. Dia akan dimahjubkan dengan sebab adanya mak. Seterusnya, saudara perempuan si ibu akan dimahjubkan dengan sebab adanya bapa, datuk, anak lelaki dan anak perempuan. Dalam kita berbahas mengenai tajuk mahjub, ada juga ya waris-waris yang tak terlibat dengan peninding secara total ni. Ada 6 orang golongan ni. Jadi siapa 6 golongan ni? Mereka ni termasuklah anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, suami dan isteri. Bila kita dapati salah seorang je daripada mereka ni, maka mesti untuk diorang dapat mewarisi harta pusaka. Mereka ni tak akan terdinding. Kalau terdinding pun
hanya terdinding secara kurang saja. Seperti yang contoh yang saya bagi pada permulaan perbahasan kita tadi, contoh suami pada asal mendapat 1/2 bahagian tapi berkurang kepada 1/4 sebab si mati ada meninggalkan huruf waris, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, ataupun cucu cicit lelaki ataupun cucu cicit perempuan. Kesimpulannya, harta pusaka mestilah melalui langkah-langkah yang tertentu. Bermula dengan mengetahui siapakah yang waris yang berhak dan kadar bahagian yang masing-masing berhak lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.